Gang, so hari ni aku bawakan saudara Topik. So hari ni kita akan belajar memanah dengan saudara Topik. So apa mula-mula yang kita kena tahu dulu? Hai, Assalamualaikum. Saya Taufik daripada Bang Huris, Kelab Memanah Bang Huris. Pertama, dalam sukan memanah, peralatan kita ada busur, kita ada anak panah. Ada dua ni kita boleh memanah. Tapi sebelum tu kita kena pastikan juga kawasan persekitaran selamat untuk melakukan aktiviti panahan. Tidak ada orang di sebalik target ataupun di kawasan sekeliling tak ada benda yang hidup. Jadi kita selamat untuk melakukan aktiviti panahan. Dan kita mesti pastikan peralatan kita dalam keadaan bagus. Contoh, arrow bagus, tak ada crack, tak ada rosak, tak ada defect. Busur kita dah check, bagus untuk melakukan aktiviti panahan dan selamat untuk digunakan. Okay, so sebelum mula ada tak pantang larang dia? Okey, dalam panahan tradisional dan mana-mana busur, satu pantang larang yang paling penting yang tidak boleh dilakukan ialah tarik dan lepas secara mengejut tanpa ada arrow, anak panah. Dipanggil dry fire. Kenapa dry fire ini dilarang dalam memanah? Sebab dia akan boleh merosakkan busur itu sendiri. Dan bila dia rosak, dia boleh terpelanting, kena berbahaya kepada kita. Itu satu paling penting, jangan melakukan dry fire. Jika tarik tanpa anak panah, kita lepaskan secara perlahan begini. Itu tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kita tarik, kita lepas kosong. Itu bahaya, tidak boleh. Okay, jom kita start belajar. Okey, baik. Dalam asas memanah tradisional, kita cara pegang busur. Tapak tangan ni kita letakkan di pemegang dan kita tutup genggam secara sekata. Tidak terlalu ketat, tidak terlalu perlahan. Sekata sahaja. Kemudian kedudukan kita berdiri menghadap target, seperti kita qiyam solat lah. Seterusnya kita bersedia. Ambil satu anak panah, letak di tali, kita panggil knocking. Kita tarik sampai satu anchor di pipi dan kita lepaskan. Okay, aku try pula. Aku fast learner student, so mesti kena kat kuning punya. Dah percaya? Tengok aku try pula. Terus, try. Try. Asal korang cakap dekat. Okey, kita try jauh pula. Okey, aku try 100 meter pula. Dalam kamera memang nampak dekat, tapi sebenarnya 100 meter tu. Okey, Cara ambil arrow, tahan target, cabut di pangkal. Ini supaya tidak merosakkan arrow sewaktu kita tarik. Jika tarik di hujung, tak galakkan kerana dia boleh merosakkan pangkal dan shaft arrow. Jadi kita ambil di tengah ataupun di pangkal. Okey, so ni cara nak cabut dia. 1, 2. Okey gang, so sekarang ni PIC di Rebung nak tunjukkan demo dekat kawasan-kawasan buluh ni. Nampak? Wah, menarik kan? Okay, so dia akan menunjukkan skill dia. Inilah dia, Ajay Jeng.
berapa ekor ayam telah ditembak tadi. Mungkin korang tak nampak, tapi sebenarnya ada ayam kat situ. Okay, so tadi yang aku belajar tu basic memanah je lah. So sebenarnya saudara Taufik ni ada beberapa kelas lagi yang dia boleh ajar. Dalam tradisional panahan yang kita belajar ni, ada panahan statik, yang mana lebih kepada untuk kita ketepatan. Kemudian kita ada panahan dinamik. Dinamik ni maksudnya panahan secara bergerak, sama ada target itu bergerak ataupun kita juga bergerak. Selain itu juga panahan pantas. Panahan pantas ni kita lebih tangkas. Contoh dalam 5 arrow kita boleh bawah 20 saat melepaskan anak panah, ataupun 15 saat paling pantas, insya-Allah. Seterusnya yang paling advance lagi, yang paling kita target sebenarnya memanah secara berkuda, yang mana contoh ni kira pahlawan zaman dulu, zaman-zaman para sahabat, zaman Nabi, memang memanah berkuda ni pentinglah. Pasukan pemanah berkuda ni maksudnya kita selain boleh berpedang, bertombak, kita juga boleh memanah di atas kuda, yang mana benda tu memang satu yang paling tinggilah dalam sukan panahan, insya-Allah. Okey. So sebenarnya apa kelebihan memanah ni? Alhamdulillah, sebenarnya kelebihan memanah ni banyak. Belajar fokus, ketangkasan, kecekapan, kesihatan tubuh badan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Hadis sahih Muslim. Setiap kali kita main memanah pun, insya-Allah kita dapat pahala dan didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Okay geng, so macam mana? Susah ke senang nak belajar memanah ni? Sebenarnya tak susah sangat lah, tapi untuk dapatkan form yang cantik, korang kena banyak kali berlatih lah. Tak rugi pun belajar memanah ni, sebab ni kan sunnah Nabi juga. So sambil kita belajar, boleh dapat pahala. Cuma bila dah belajar nanti, janganlah korang nak memanah ayam ke, memanah yang bukan-bukan. So ni sekadar pengetahuan je lah. So kalau korang suka dengan channel aku, jangan lupa share, like dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ni lah candid. Jaga. Kau nak rosak biang kau bila? Okay geng. So sekarang misi mencari anak panah yang hilang. Okay, jumpa. Okay, tu selamat.